Zaman dulu ni cerita lama lah. Di Penang dulu. Ada satu ajaran sesat di Wak Kaabah tempat dia. Tak pergi Mekah dia kata. Pergi Wak Haji kat dia. Ni cerita ajaran sesat. Khusus haji ni di Wak Kaabah dalam masjid dia. Ajaran sesat. Dok. Sama nak cerita siapa kena Wak Kaabah. Nak suruh praktikal tu praktikal biar jelas molek. Bukan kata ajaran sesat, tapi dulu betul lah dia di Penang dulu. Dia buat Kaabah, dia pergi Mekah. Nak ceritanya beraluhnya kita ni buat Kaabah. Bukan kata kamu tawaf. Cerita tak jadi. Dia kena buat. Sebab apa? Sebab apa? Kalau orang tawaf ni kalau tak belajar molek, dia tak ikut orang ke? Orang lawan jam, dia akan ikut jarum jam. Mana boleh lawan arus dia pun. Mana walaupun boleh kata mudah je nak buat rukun haji ni, tapi praktikal comel-comel. Walaupun nak ke mana lagi kitanya. Kita tawaf pula ramai-ramai. Kena tawaf kat lain. Allah bolongnya sini, kita tawaf kat lain. Tak ada dah. Di sepuk. Tawaf sama je. Takkan kita nak lawan orang ramai. Tapi oleh kerana pentingnya bab praktikal rukun fi'li ni, betul-betul praktikal rukun fi'li haji. Pernah tak praktikal rukun fi'li solat? Pernah tak praktikal rukun fi'li solat? Pernah tak perbetulkan sungguh-sungguh rukun qauli solat? Ada ni. Oh, hak haji betul-betul praktikal. Betul lah, bagus lah. Bagus. Tapi haji tak haji pun, tiang agama semayang macam mana? Bak taharah, bak semayang macam mana? Tiang agama. Comel macam mana haji sekalipun, tapi kalau semayang tidak diterima oleh Allah, haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak duk sibuk khusus haji tu, penuh satu masjid tu, kalau mengajar bab semayang, dia belajar tau. Kenapa khusus haji? Penting ni, kalau tidak tak sah haji, kena pergi semula. Penting. Kalau haji sah sekalipun, kalau semayang tidak sah, tak terima haji. Haji tu tertunailah kewajipan, tak wajib pergi semula. Orang akan panggil ayah haji, mak haji. Kalau tak panggil dia marah lah. Dia habis belah-belah ribu, puluh ribu. Tak panggil ayah haji, bulat mata-mata dia. So panggil ayah haji. Tapi tuan terima tak haji kalau semayang tuan tak terima? Sebab semayang tiang agama. Semayang yang akan pertama-tama ditanya pada hari akhirat. Penting bak haji, bak semayang. Semayang tak semayang pun semayang tiang agama. Usuluddin akidah macam mana? Usuluddin akidah macam mana? Kalau akidah tak betul, tuan terima haji. Bukan kata haji, semayang pun dia tak terima kalau akidah tak betul. Kalau akidah tu tak betul, sampai tahap kafir ijma' ulama, semayang tidak sah, puasa tidak sah, haji tidak sah, zakat tidak sah, bertaubat kemudian berbetul akidah, dia kena qada semua sekali, kena semayang, puasa, haji, zakat. Batal orang nak pergi Mekah, dia penting dah bab akidah. Dah penting. Ada. Saya pernah kelas tu, kelas duha, dia nak buat khusus haji selepas, tak apalah. Saya mula awal sedikit, kemudian habis khusus haji sambung. Jadi adalah sebahagian tu dia mari awal. Sebab dia nak ikut kelas permulaan, hak Qadu'ain, dia pun nak ikut hak khusus haji. Hak lain-lain tu tak mari. Dia mari tu jadi kadang-kadang orang belajar ni keluar, di khusus haji nak masuk. Jadi macam nak marah ke situ. Aku main nak khusus haji, sibuk dengan dia. Tapi ada sebagian kecil sahaja yang mari awal. Belajar fardhu akidah dulu nak pergi Mekah. Hak ramai-ramai dah. Masa tu hak yang mengapalai khusus haji tu di mari awal. Hidup di masjid je.
Dan dia sentiasa peringat pada ahli hak ikut usaha haji tu, dia peringat akidah kena betul nak pergi Mekah ni, semayang kena betul nak pergi Mekah ni. Dia peringat, tapi dono gitu je, dia nak pergi Mekah je. Tak cerita, tak mau tidak amat merah. Ada ni. Orang dulu dok. Orang dulu nak pergi Mekah payah. Orang dulu nak pergi Mekah payah. Pergi Mekah seorang tu pakat ngato sungguh lah. Dah payah. Nak pergi Mekah ni. Mana kalau pergi Mekah seorang tu satu kampung ngato. Orang sekarang ni balik-balik sudah. Lama dah saya tak ada. Gimana? Pergi Mekah? Tak tahu pun haji pergi Mekah. Jadi seorang je pergi Mekah. Boleh ke dia je? Orang lain tak ada dan orang lain dia ni. Orang tak tahu pun dah pun ke? Sekarang. Dulu nak pergi Mekah. Orang boleh pergi Mekah ni. Simpan duit daripada muda. Bukannya mudah. Dia kemah balik sifat 20 bak akidah. Dia kemah balik bak semayang. Pergi Mekah balik. Soleh sampai ke mati. Hak ni pergi Mekah balik Mekah sepetula je, tak ada perubahan. Boleh gelaran haji saja. Sebab apa? Dia hanya belajar bab pekoh haji, pekoh semayang, akidah. Bicara bab tasawuf, pergi Mekah tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tiada kerana lain. Kursus haji tu kursus haji lah. Lepas tu kata Mekah ni payah. Sebab orang ramai nunggu. Kalau ikut giliran tu kok, orang panggil apa? Mati hidup semula. Kalau ikut giliran. Cuba daftar sekarang lagi Mekah. Tahun bila boleh pergi Mekah? 2100 begitulah berkali. Tahu? 2100 lebih dah. Mana mati hidup semula tak boleh pergi Mekah lagi. Payah sebab apa dah? Orang nak pergi Mekah ramai. Dia punya kota tak banyak. Tenggedala pula dengan Covid. Hak mana tak boleh pergi masa Covid pula hak kena tunda. Orang hak nanti belakang ni kata nanti-nantilah. Payahnya nak pergi Mekah. Sebab apa? Sebab terhad. Sepatut nak pergi Mekah ni waktu menduga nak pergi Mekah ni. Bukan tengok duit banyak, duit tak cukup, duit banyak, duit tak cukup. Kena waktu menduga. Kursus haji ikut waktu menduga bab akidah. Waktu menduga bab semayang. Temuga bab akidah tak lulu, awak kena tunda tahun depan pula. Belajar akidah dulu pergi Mekah. Pergi Mekah apa? Akidah tak belajar. Nak pergi Mekah macam mana? Bab semayang pun tak kemas. Tiang agama. Tapi sini cuma nak fokus satu-satu. Kalau haji tu wajib fardu ain kau kerjakan, wajib engkau mempelajarinya. Kalau tak wajib engkau kerjakan, tak wajib engkau mempelajarinya sebagai wajib fardu ain. Jadi hak tetap dah wajib fardu ainnya kita mempelajari taharah dan sembahyang. Puasa setahun sekali. Melainkan bagi orang yang sentiasa puasa sunat. Jadi pastinya taharah sembahyang. Taharah kena halus simbolik. Ni bab istinja pun tak lepas. Lepas tu bab semayang, bab wudu, bab taharah. Rukun-rukun lah. Syarat bagi wudu. Bab ni bab mandi wajib. Bab haid, nifas, istihadah, wiladah. Macam mana? Haid, nifas. Tu fardu ain tu. Haid nifas. Atas mereka yang dah haid nifas lah. Atas lelaki fardu ain ke tak? Belajar bab haid nifas. Tak wajib fardu ain sebab tidak berkaitan dengan lelaki. Sekarang yang wajib fardu ain kau kerjakan, wajib fardu ain kau mempelajari. Sekarang ni bab haid nifas, orang lelaki amal apa? Orang lelaki tak ada amal tu. Tak kait dengan lelaki. Maka tidak menjadi wajib fardu ain atas orang lelaki. Tapi orang lelaki ni dia berkahwin dengan perempuan yang ada haid nifas. Maka wajib atas suami pastikan isterinya telah mempelajari bab haid nifas. Dia belajar sendiri terdahulu sebelum berkahwin ke, ataupun mak ayah dia ajar dah ke. Tapi tiba-tiba pergi ambil isteri yang jahil bab haid nifas, maka wajib
atas suami mengajar isterinya baik nipah, istihadah dan wiladah. Oh, suami nak ajar macam mana, dia pun tak reti bab ilmu ni. Wajib dia nak cari guru untuk isterinya mempelajari. Nak cari guru macam mana? Wajib dia hantar isteri kepada tempat guru mengajar untuk belajar baik nipah, istihadah dan wiladah. Mana kita suami? Boleh anak perempuan pula. Boleh anak perempuan. Wajib atas ayah dan ibu. Maka ayah tak apa dah lah. Bak ibu tu alim dah. Bak hid nipah. Maka ibu yang ajar. Tapi kewajipan yang paling besar atas ayah. Ayah cara bak darah hid nipah anak. Galak. Tak, ini kewajipan. Tanggungjawab. Tapi tak ayah-ayah dah lah. Sebab ibu tu sudah mempelajari. Maka ibu yang mengajar. Tapi kewajipan besar atas ayah. Jadi ayah ni sebagai suami ajar isteri itu molek. Apa? Ini ilmu yang wajib fardhu ain isteri mempelajari. Maka suami wajib memastikan ilmu fardhu ain ni isterinya sudah menguasai. Pandai dah sebelum berkahwin. Sebab dia ikut kelas dah. Tak apalah. Isteri saya pergi dengar sokmo. Dengar hukum apa? Ada tak kitab fiqh dia belajar? Baik ni pah ada tak dia belajar? Oh, dia belajar dah kitab Munyatul Musalli contohnya. Wakil duha. Munyatul Musalli mana ada tajuk haid nipah? Kitab Munyatul Musalli tak ada tajuk haid nipah, istihadah dan wiladah. Waktu kena cari kitab lain. Tak ada dalam kitab Munyatul Musalli, tak ada. Kitab Munyatul Musalli ni berkaitan dengan rukun semayang dia. Taharah tak ada. Bukan kata bab nipah dalam Munyatul Musalli tak ada. Taharah tak ada. Tak ada bicara air, tak ada bicara istinja, tak ada bicara wudu. Tak ada bicara. Tak ada bicara tayamum. Tak ada. Dalam Munyatul Musalli tak ada. Bab nipah pun tak ada. Hanya hak kewajipan belaka ni. Kalau tidak, tersungkurlah kita sebagai suami, sebagai ayah di padang mahsyar. Hak sepatutnya boleh masuk syurga, akhir tersembam dalam neraka jahanam. Sepatutnya syurga. Dengan amal dia sendiri comel, tapi dia tidak menunaikan tanggungjawab. Nak masuk syurga dah ni, isteri, anak-anak akan tarik ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekarang ni lah, alhamdulillah, kalau kata bicara bab haid nipah pun tak menjadi satu perkara yang pelik. Dulu masa saya mengajar mula-mula dulu, mengajar bab haid nipah ni satu benda yang pelik. Allah, ustaz ni duk cara ada kotor orang dalam surat, dah cara ada kotor orang. Bukan kata orang ramai, ustaz pun ada juga. Mengajar bab haid nipah saja, dia kata saya. Bila pula ngajar baik nipah saja? Ustaz tu kata ngajar baik nipah saja. Dah berminggu-minggu, tamu berminggu-minggu macam mana? Hak ada depan tu kalau kita kata Allah lah. Tak reti. Masa dulu tak reti sungguh. Saya duk cakap orang puan. Lama dah saya kenal orang puan. Sungguh. Puan mana? Mak haji hak hik putuh dah. Hik tak ada dah. Baru disedar Allah jahilnya selama ni. Hik kering, tunggu satu waktu, tunggu dua waktu, tunggu satu hari. Nipah kering, tunggu 40, tunggu 44. Hak tu balik awal belaka tu. Nipah 30 kering dah, 35 kering dah. Ditunggu 40, tunggu 44. Baru mandi wajib, baru rombok dapur. Nak rombok dapur? Bukan rombok dapur nanok nasi tu. Rombok dapur nyala tu nah. Rombok dapur, potong ambil daunnya, disiek. Baru dia koyak daunnya, dia kata nak lepas dia nyakit ngoyang. Ni. Tunggu 40, tunggu 44, baru semayang. Baru mandi wajib, baru semayang. Nipah 30 kering dah, 35 kering dah. Jahil. Kenapa yang perempuan tu jahil? Tu hak sebelah dia tu. Seorang lagi tu jahil. Hak sebelah seorang lagi tu. Tu saya kata tu. Sebelah tu siapa dia? Sebelah tu suami pada mak tu lah.
Ke dak kenal suami mak? Dak kenal suami mak. Kenal mak je. Suami mak tak kenal. Kan Haji? Kenal tak suami mak? Hak laki sebelah tu lah, tak jauh. Beratlah. Jadi panjang bicara sebab Allah berat sangat. Orang kata Allah berminggu-minggu tak habis lagi. Duk cara dah kotor orang dalam surat. Saya pernah buat satu program. Budak you. Dia cuti semesta dia buat camp. Dia buat camp lah. Lepas tu dia ada satu selok tu darah perempuan. Ni cerita dulu. Sekarang ni ramai dah orang mengajar bab darah perempuan ni. Cerita lama lah. Dia telefon tanya. Saya kata insyaAllah lah. Tapi nak moleknya gini lah. Cari ustazah lah kata. Bab ustazah ni sedap. Sama-sama perempuan. Bab dia perempuan tak ada lelaki. Jadi sama-sama perempuan ni senang sikit lah. Tak ada rasa segang dia apa. Cari ustazah lah. Dia kata nombor ustaz ni ustazah yang beri dia kata. So minta. Dah ada apalah. Dia ada dalam 50-60 orang. Budak you ni pakai jubah-jubah belaka. Hak jenis dakwah lah. Hak jenis dakwah. Tajuk dia 2 jam. Tajuk bab darah ni. Jadi saya ambil lah dalam sudut tanda kitab tu. Bagi cerita. Lepas tu budak-budak ni cerdik kan. Dia banyak lah. Ni muzakarah bincang tanya apa semua ni. Panjang lah. Dah budak-budak cerdik. Panjang. Mana apa? Tak reti. Ni budak you ni, bukan budak cerdik. Budak you pula pakai jubah minat agama. 50-60 orang. Satu selok je buat darah. Dia tu 3 hari tu banyak program dia buat. Saya tu 2 jam je. Tapi bila tanya, dia pula pelajar ni tanya balik apa semua. Tak reti. Tak ada ni. Dia tanya dah awak sekolah dulu, kalau menengah, kalau rendah. Kalau rendah ada kedak tak tahulah. Kalau menengah macam mana? Dia kata baca gitu je. Mana kalau kita kata kok Allah. Tak lepas lah. Tak lepas. Ada ni. Biasa dulu ni. Sekarang ni banyak dah orang belajar bab nifas tak malu dah. Ustaz-ustaz boleh mengajar lah sekarang ni. Buat satu program atas tajuk darah perempuan. Boleh buat dah ustaz lah ni. Dulu dekat orang kata macam-macam lah. Dah kotor orang. Puang keluar darah dia pandai lah. Nabi kata al-ilmu bitta'allum. Nabi kata ilmu tu dengan belajar, bukan dengan pandai keluar darah. Tadilah hak mak haji hak belajar kemudian tu tak ada dah. Tapi banyak kena taubah, tinggal semayang, manis-manis. Dah kering, dia kata nak tunggu dulu, nak basi lah. Nak tunggu dulu ambil mana? Tunggu dulu tak ada. Lepas tu, sapalah kepada anak-anak gitu juga. Mek, dah semayang lagi mek Dak semayang lagi mak. Dah kamu kering dah kemarin kan? Dak mandi lagi mak mak dia tu kan? Jangan lama sangat mek. Sebab dia 2-3 waktu je. Anak dia ni nampak sehari 2 hari tak mau semayang lagi ni. Jangan lama sangat mek. Bukan dia kata salah. Sebab dia pun buat gitu juga mak ni. Tapi dia tak banyak lah. 2-3 waktu je. Kau anak dia ni, anak puang dia ni. Kemarin dah kering. Hari ni tak mandi lagi. Dak lagi mak baju semayang pun dak gosok lagi mak Janganlah mengak mek. Sama juga ni. Hak sebelah tu. Hak seorang tu. Jadi gapo sebelah tu? Hak mak kata ke mek dia gini, anak dia nak puang. Hak sebelah tu. Dialah suami, dialah ayah. Klik. Hak tu nak sakit kepala. Ada ni. Nak beranak 2-3 hari dah dok semayang, keluar darah tanda tu balik awal belaka. Semayanglah budak puang ni, budak perempuan ni semayang sebab suami dia suruh semayang. Nak tunggu beranak lah, suami suruh semayang. Marilah mak, marilah kakak, mau semayang lah. Bak dah tanda bukan hik bukan nipah. Oh semayang. Mak dia tahu kan? Mak tak semayang masa nak beranak. Kakak dia kata kan, kak pun tak semayang masa nak beranak.
Tapi anak perempuan ni, adik perempuan ni sebab suami disuruh. Nak beranak zaman dulu, beranak 50-50 dengan kematian. Tinggal sembahyang, meruntuhkan agama. Kalau mati syahid. Nak beranak ni besar perjuangan, mati syahid. Syahid akhirah. Tapi tinggal semayang sebelum beranak, sehari tak semayang, 2 hari tak semayang, alasan darah tanda keluar lendir tu, tu jahil sangat. Itu bukan darah haid, itu bukan darah nipah. Itu semua fardhu ain belaka. Bak taharah. Bak taharah tak boleh lari. Orang lelaki tadi tak ada kena-mengena, tapi dia bertanggungjawab. Lepas tu macam mana? Perempuan kena bertaubah, kena qada balik semayang. Suami pun kena bertaubah dengan Allah kerana tidak menunaikan tanggungjawab. Dosa sebab tidak menunaikan tanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah. Dan dalam bab taharah, kemudian bab semayang. Ini hak tetap fardhu ain daripada ilmu fiqh. Yang wajib engkau kerjakan, wajib fardhu ain engkau mempelajarinya. Contoh seperti bersuci dan sembahyang dan puasa. Jadi minggu ni tu daripada fiqh, dak undur balik hak minggu lepas tu. Hak fardhu ain tasawuf minggu lepas berekah juga. Hak panjangnya bicara fardhu ain tauhid panjang. Hak sakatan fardhu ain tauhid panjang. Fardhu ain tasawuf hak baca minggu lepasnya dalam 2 baris je. Hak bicara bab fardhu ain tasawuf. Ni fardhu ain fiqh pun tak banyak mana kot tu. Hak banyaknya bicara bab sukatan fardhu ain ilmu tauhid atau panjang lagi tak Minhajul Abidin. Ilmu tauhid tu kena kemah molek. Kemudian hak minggu lepas tu fardhu ain tasawuf pun saya dak perici molek tu. Minggu ni masuk bab fiqh tu, fokus kepada bab fiqh. Jadi mana kita bertiap tadilah, kita baiki, kita tambah tadi. Dan ada pun haji dan perang sabilillah dan zakat, maka jika tertentu atasmu fardu, jawab jika wajib, ini nescaya wajib atasmu belajar supaya kamu tunai akan dia, akan haji, perang sabilillah, zakat. Dan jikalau tiada wajib, tiada tertentu atasmu fardu, tak wajib engkau mengerjakan, maka tiada wajib engkau mempelajari haji, perang sabilillah, jihad dan zakat. Tidak wajib sebagai wajib fardhu ain, tetapi wajib fardu kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.